بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا من خزائن رحمتك، وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين يا رب العالمين. الحمد لله الذي فرض علينا الصلاة مشاهدة بربه ومكارمة لعبده. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan kita suatu amalan, memberikan kita solat sebagai musyahadah dengan Allah Subhanahu wa taala dan sebagai satu kemuliaan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia, yang menjadi sebagai punca kepada seluruh nikmat-nikmat yang akan kita terima daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang telah kita terima daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan erti kata syukur yang sungguh-sungguh, yakni kita sebutkan pada lidah kita dan kita zahirkan pada anggota badan kita dan kita yakinkan ataupun kita tetapkan pada hati kita. Itulah makna sungguh-sungguh syukur. Jadi sama-sama kita mengambil lagi sedikit peluang untuk kita menyambung pembacaan kita daripada kitab Masalah Iman dan Makmum, yang mana nak ambil kitab tu molek juga tu tengok kitab. Kita ngaji ni comelnya ada kitab lah di tangan. Itu yang terbaik. Sebabnya kita ngaji ni kadang-kadang kita tak ingat duk cakap banyak, kita tak ingat cakap. Kalau ada kitab ni senang sikit. Dah. Kalau ada kitab ni bila-bila kita rasa macam rasa macam dulu pernah dengar ustaz ni sebut masalah ni di surah Sabirin. Nak cari ustaz tak ada dah. Sama ada ustaz meninggal, ataupun ustaz sudah tak mengajar, ataupun ustaz sudah berpindah jauh, tak ada ustaz tu nak tanya berkaitan masalah yang pernah kita sebut. Jadi kita ada kitab sebagai panduan. Mana kita tengok kitab, buka kitab tengok, oh ni masalah ni, yang kita bincang. Dari sebab tu bila kita ngaji kita kena ada kitab. Dan kalau kita nak naik makom, naik daripada orang awam, yakni daripada orang awam kepada orang yang khusus dalam pengajian, yang kita nak berbincang tentang dalil ke, kita nak bincang tentang masalah-masalah yang dalam, memerlukan kita, kalau ngaji kena ada kitab. Dan kalau ada kitab sahaja tak ada guru pun tak jadi juga. Jadi kena ada guru dan kitab, barulah kita boleh naik makom daripada orang awam kepada orang yang khusus dalam pengajian agama. Apa maksud orang yang khusus? Yakni orang yang boleh membicarakan tentang hukum hakam agama dan membicarakan tentang dalil dan madlul, tempat dia ambil dalil. Dan sekarang ni kita tengok satu fenomena di mana semua nak bercakap tentang dalil. Sikit-sikit, mana dalil? Sikit-sikit, mana dalil? Itu satu benda yang sebenarnya dalil ni, yang bertanya tentang dalil ataupun yang tentang mengkaji tentang dalil ni orang yang separa qadhi, mufti atau cerita orang tu.
Ada pun kita orang awam, kita orang saya masih lagi orang awam. Maknanya kita ni hanya menerima hukum ataupun hukum yang dikeluarkan daripada dalil oleh para imam mujtahid, para qadhi, para mufti, kita tak perlu bertanya pasal dalil, kita pun tak tahu pasal dalil ni sebenarnya. Bincang tentang dalil ni panjang perbincangan dia, jadi insya-Allah sama-samalah pegang kitab lah. Kalau boleh biar ada lah sesuai. Sambung lagi pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab kita ini disusun kembali dan disaring oleh Syekh Yusuf Zaki Yaqub. Syekh Yusuf Zaki Yaqub. InsyaAllah. Masuk pada masalah yang ke-28. Kitab kita ini namanya Masalah Imam dan Makmum. Sekali lagi saya sebut Masalah Imam dan Makmum. Yang ni tentang apabila kita datang solat berjemaah, kadang-kadang berlaku perkara yang kita was-was, lalu dia dipanggil masalah. Kenapa masalah? Kerana dia tidak mengikut jalan kebiasaan. Dan lalu kita kena ada solusi lah. Bila ada masalah, kena ada solusi, penyelesaian. Jadi dalam kitab ini menceritakan tentang solusi-solusi masalah yang biasanya dihadapi oleh umat Melayu. Umat Melayu lah kita. Sebab itulah dikarang oleh Syekh Yusuf Zaki Yaqub ni daripada kitab Qaulun Tam. Qaulun Tam ni tebal, kitab dia tebal. Jadi kita nak baca Qaulun Tam tu kadang-kadang tak ada. Jadi kita ambil daripada kitab ni yang telah disaring oleh Syekh Yusuf Zaki Yaqub. Buka kitab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembacaan kita ini mendapat manfaat daripada kitab Syekh kita ini dan kepada seluruh muslimin insya-Allah. Sama-sama kita hadiahkan Fatihah kepada Syekh kita dan seterusnya kepada seluruh muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah. InsyaAllah kita sambung pada muka surat. Tak sambung muka surat saja. Kita sambung pada masalah yang ke-28. Saya minta maaf kalau saya tersatu bahasa Kelantan. 2-3-4 hari ni saya duduk dengan orang Kelantan. Betul-betul orang Kelantan, jadi saya gitulah. Pada masalah yang ke-28, pada mencarakan tentang masalah makmum yang masbuk dengan bacaan-bacaan yang lain daripada Fatihah. Betul tak? Ni kan? Cerita tentang masalah masih lagi dalam masalah masbuk muwafiq. Masih lagi dalam masalah muwafiq masbuk dan muwafiq mazhar. Pertama ni kita kena faham dulu lah. Sekali lagi kita pesan, masbuk ialah makmum yang tidak sempat membaca Fatihah di dalam berdiri imam. Tidak sempat tu bukan tidak sempat kerana cuai dan sebagainya, tidak sempat masa. Tidak sempat masa. Makmum muwafiq ialah makmum yang sempat masa bacaan Fatihah bersama dengan imam. Dan muwafiq mazhurah ialah makmum yang sempat bacaan Fatihah masa dengan imam, tetapi tidak dapat menghabiskan bacaan disebabkan beberapa faktor-faktor. Ada yang dibenarkan, ada yang tidak dibenarkan. Jadi masih di sini kita tengok pada masalah makmum yang sibuk dengan bacaan lain daripada Fatihah. Kali lepas kita dah bincang apa cerita bila makmum tak sempat baca Fatihah, sebabnya tegur imam, sebabnya lupa, sebabnya orang panggil apa, lalai dan sebagainya. Kita dah bincang lepas. Hari ini masuk pada makmum yang tak sempat nak baca Fatihah. Sebab apa? Sebab duduk sibuk baca lain daripada baca Fatihah. Apa baca lain tu? Sama ada zikir dan sebagainya. Jika makmum masbuk itu menyibukkan dirinya selepas membaca doa iftitah
dan a'udzubillah itu dengan membaca tasbih atau zikir yang lain dari Al-Fatihah, maka dia dikira cuai. Dan apa dia? Yang ni seorang makmum tu lepas dia baca iftitah, dia sibuk dia baca zikir-zikir lain. Di sini juga kita boleh tengok bahawasanya tidak makruh kita baca sedikit zikir selepas daripada doa iftitah. Kerana di situ tempatnya tempat zikir. Tempat doa dan zikir. Dan maka dia dikira cuai kalau dia tu lepas daripada baca doa iftitah dia pun duduk zikir. Apa-apa zikir lah. Ada yang warid dan ada yang tidak warid. Yang moleknya kalau kita nak berzikir dalam solat, ingat nak berzikir dalam solat, mana-mana tempat kita nak berzikir dalam solat, biarlah zikir tu yang warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap solat ni, setiap tempat tu dia ada zikir-zikir yang lebih daripada apa yang biasa kita baca. Contoh macam kita baca doa iftitah. Doa iftitah, sebagian kata ulama dia start daripada wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawat. Start dari situ. Ada juga bacaan lain yang maknanya Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Ada yang ambil daripada awal, sambungan daripada takbir itu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Itu semua tu bacaan-bacaan yang lebih-lebih. Jadi kadang-kadang kita baca hal lebih-lebih sehingga kita terlepas Fatihah bersama dengan imam. Kita dah sibuk baca zikir-zikir lain, tiba-tiba kita pun nak baca Fatihah, terus imam rokok. Tu jadi masalah. Kalau dan tak apa, kalau sempat kita baca Fatihah. Yang jadi masalah bila tak sempat baca Fatihah. Maka dia dikira cuai. Maka kalau tiba-tiba dia duduk zikir-zikir tu, imam pun rokok. Dia pun tak sempat nak baca Fatihah. Maka makmum ini dikira cuai. Dan kewajipan membaca Fatihah tidak gugur daripadanya tanpa khilaf. Bila dia sibuk membaca benda lain, imam rokok, dia masih lagi belum habis Fatihah, dia wajib. Mana wajib rukun Fatihah itu tidak gugur. Mana kena baca juga Fatihah, habis Fatihah. Sebagaimana yang dinakalkan dalam Syarah Al-Muhazzab. Sebagaimana yang dinakalkan daripada kitab Syarah Al-Muhazzab. Syarah Al-Muhazzab ini dikarang oleh Imam Al-Haramain, yakni Imam Juwaini. Dan itu masalah makmum sibuk dengan bacaan lain daripada Fatihah. Sebab tu sunat, ni ada sunat. Apabila rakaat pertama sunat selepas daripada takbiratul ihram, sunat kita baca doa iftitah. Bagi setiap salat kecuali salat jenazah. Salat jenazah tak sunat. Salat hari raya, jumhur ulama mengatakan sunat. Sunat kita baca doa iftitah mana? Selepas daripada takbir yang ke-7. Dan sunat baca doa iftitah. Adapun solat jenazah tidak sunat dah baca iftitah. Solat sunat jenazah, bahkan sebahagian ulama mengatakan tidak sunat pun baca auzubillah. Tak. Kenapa? Sebab harus dan sunat kita segerakan jenazah apabila sudah sampai masa di tanah. Maknanya solat Allahu akbar, solat jenazah Allahu akbar tu bismillahirrahmanirrahim. Itu. Jadi sunat kita baca doa iftitah, kemudian terus membaca a'udzubillah juga sunat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sunat bagi tiap-tiap kali sebelum baca Fatihah. Tak kira lah sama ada kita nak baca terus lepas daripada kita baca iftitah ataupun lepas daripada kita kita amin Fatihah imam tu kita pun nak baca Fatihah. Sunat juga a'udzubillah. Rakaat kedua juga begitu, rakaat ketiga juga begitu. Dan sunat baca a'udzubillah. Boleh? Boleh? Itu masalah 28. Masuk kepada seterusnya, makmum yang tidak terus membaca selepas takbiratul ihram. Ini satu lagi masalah. Lepas takbiratul ihram, yakni takbir yang memasukkan kita ke dalam solat, yakni yang mengharamkan perkara yang sebelum solat halal, lepas solat jadi haram. Itu takbiratul ihram maksud. Apa maksud takbiratul ihram? Orang kata takbiratul ihram, apa takbiratul ihram tu? Maksudnya takbir yang
mengharamkan barang yang halal sebelum Nabi solat. Sebelum kita ucapkan takbir itu, kita boleh makan, kita boleh bercakap, kita boleh bergerak banyak, kita boleh berpaling dan sebagainya. Tapi lepas pada kita angkat takbiratul ihram itu, jadi haram dah. Tak boleh kita minum dengan sengaja, tak boleh kita makan dengan sengaja, tak boleh kita bercakap-cakap dengan sengaja, tak boleh kita berpaling-paling dengan sengaja. Barang siapa buat, apa maksud haram? Yakni kalau kita buat juga berdosa. Sengaja, kalau tak sengaja lah cerita. Sengaja. Mana dah tahu dah kita solat, Allahu Akbar, aku tengah solat ni, makan. Sebab apa makan? Saja nak makan. Haram. Berdosa. Dan adapun buat kerana menghina hukum, maka jumhur ulama mengatakan jatuh dia sebagai fasik dan boleh jatuh kepada kufur. Mana sengaja? Oh, ni haram ni. Dia haram. Buat apa? Aku tak haram kok dia makan. Sebab apa? Menghina hukum. Tapi tengok sejauh mana yang dia niat tu. Dan masuk. Jadi makmum tidak terus membaca. Tidak terus membaca apa ni? Sama ada ni sebut tentang baca Fatihah. Dan tak terus baca Fatihah ke? Allahu Akbar, dia relax. Senyap. Mungkin boleh jadi dia dengar benda lain. Orang bercakap-cakap. Ada orang bercakap tepi dia umpama, ataupun orang membaca benda lain daripada bacaan imam. Dia dengar, dia galik. Galik ni maksudnya galik faham kan? Reka. Galik maksudnya leka. Jadi dia leka, dia terleka. Dengar orang lain bercakap ataupun bunyi-bunyi yang lain, dia pun tak baca Fatihah dia, sehingga imam rukuk. Jika makmum masbuk itu mengangkat takbiratul ihram, ingat dah, sebut masbuk ni dah, masbuk. Kemudian ia diam dan tidak berbuat apa-apa selepas takbiratul ihram, dia diam, senyap, tak baca, tak buat apa-apa, senyap. Maka ia dikira cuai kerana ia dilarang mendengar bacaan yang lain daripada bacaan imam. Juga termasuk dalam kecuaian. Apa maksud cuai? Yakni tidak digugurkan kewajipan baca Fatihah daripada dia. Termasuk cuai. Bila sebut cuai dalam bab ni, maksudnya tidak digugur Fatihah. Dan bila disebut dimaafkan atau memaafkan, maka dia gugur rukun Fatihah. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Ar-Rawdah. Jadi sunat bagi makmum ini mendengar bacaan imam. Bacaan mana? Semua bacaan imam. Sama ada bacaan surah ataupun bacaan Fatihah. Sunat makmum dengar. Bila sebut kata sunat, fahamlah, maknanya tak wajib kan? Tak wajib. Dan bila kita berbuat sebaliknya, maka dia makruh. Jadi bila imam baca surah, kadang-kadang kita kan, kita tunggu imam baca surah, kita pun baca Fatihah besar sekali dengan imam. Kemudian kita baca kuat, mengganggu imam. Kadang-kadang perkara itu menjadi makruh. Dan kalau kita duduk belakang imam dan mengganggu kemaslahatan jemaah sekalian, maka makruh kita baca Fatihah kita kuat. Boleh? Tapi wajib. Sambung mana? Yang dimaksudkan dengan larangan di sini ialah larangan peringkat makruh. Maknanya makruh kita mendengar bacaan ataupun bunyi-bunyi yang lain daripada bacaan imam. Sama ada kita dengar bunyi orang lain mengaji, ataupun kita dengar bunyi-bunyi burung berkicauan, ataupun kita dengar tak kira dengar apa selain daripada bacaan imam, makruh kita dengar. Makruh dengar ni bukan terdengar dah, maknanya sengaja dengar. Sengaja dengar, kita duduk dengar orang bercakap. Kalau terdengar, tak bersangkutan. Apa maksud terdengar? Macam mana nak beza terdengar dengan dengar? Yakni bila dia dengar suatu bunyi itu, dia memfokuskan dirinya kepada benda itu. Itu panggil mendengar. Kalau dia tengah
Dia dengar orang cakap, tapi dia baca je. Dia baca Fatihah, dia baca doa iftitah dia baca Fatihah dia baca surah dia. Tidak dikira dengar. Dan masuk masalah seterusnya, makmum masbuk diganggu waswas. Masih lagi pada makmum masbuk. Apa makmum masbuk? Yakni makmum yang tidak sempat masa untuk baca Fatihah di dalam berdiri imam. Sekali lagi sebut. Kena sebut sama sebab biar kita lekat malam. Sebut masbuk. Dan jika makmum masbuk itu diganggu waswas di dalam bacaan Fatihah, dan sebelum ia menyempurnakan bacaannya, tiba-tiba imam pun rokok. Dia kata, makmum ni waswas. Waswas apa? Waswas dalam bacaan Fatihah. Macam mana waswas? Yakni rasa betul, rasa tak betul. Betul tak betul, betul tak betul. Itu waswas. Dan dia peringkat rasa ni, dia sebahagian ulama-ulama dia bincang 5. Ada yang letak 6. Ada yang letak 4 je. Apa dia? Dia ada waham, ada waswas, ada zon, ada yakin. 4. Waham mana waham? 25% dia rasa betul, 75% dia rasa salah. Itu waham. Mudah kata gitu, bukan gitu, tapi gitulah mudah kita faham. Was-was 50-50. 50-50 makna kata rasa betul, rasa tak betul. Betul ke tak? Betul ke tak? Betul ke tak? Betul ke tak? Maknanya lebih kurang 50-50. Zon 75% betul, 15% rasa salah. 15 tu. 25. Salah. 25% dia rasa salah. Ataupun tidak yakin. Yakin 100%, maknanya tidak gogeh. Tidak gogeh. Tidak itulah maknanya. Dan jadi dia kata, jika makmum masbuk itu was-was, yakni dia duduk baca Fatihah tu, dia rasa betul aku baca ni. Betul tak ni aku baca ni? Aku dah baca belum huruf alif. Umpama kan dia katakan wajib kita baca keseluruhan huruf dalam Fatihah. Itu wajib rukun dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Aku sebut dah kita ni. Was-was. Sebut dah bis sebut dah. Sebut balik. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca Alhamdulillahirabbil alamin. Tak masuk ni. Huruf ba ni tak kena ni. Ada satu dia. Alhamdulillahirabbil. Nak masukkan sabdu dia. Itu namanya waswas dalam bacaan. Kemudian dia tengah dia baca-baca tu dengan waswas dia tu, maka imam pun rokok. Maka hendaklah ia takhalluf, hendaklah ia menunggu ataupun duduk jongkok tempat dia dulu untuk menyempurnakan bacaan Fatihahnya. Kerana apa? Dia tidak digugurkan daripada rukun Fatihah. Tetapi tengok, hukumnya sama dengan hukum orang yang takhalluf kerana suatu keuzuran. Tapi dalam ni ada beberapa khilaf lah. Beberapa khilaf. Dia kata apabila orang tu was-was, kemudian dia pun imam pun rokok, maka boleh ataupun dia ni kena tunggu dulu untuk menghabiskan Fatihah dia. Tunggu lama mana? Sehingga dia ni namanya ma'zurah. Namanya ma'zurah. Kita bincang dah tadi ma'zurah Apa dia ma'zurah? Boleh tertinggal 3 rukun fi'li daripada imam. Rukun mana? Rukun panjang. Itu makna ma'zurah. Mana dia boleh tertinggal rokok, boleh tertinggal sujud yang pertama, boleh tertinggal sujud yang kedua. Itu maksudnya. Itu ma'zurah. Bila dia sebut tentang uzur dalam bacaan tu, itu maksudnya hukumnya sama dengan hukum orang yang takhalluf kerana keuzuran. Itu maksudnya. Ini menurut apa yang dinakalkan oleh Al-Qamuli dalam kitab Jawahir. Tapi dia kata nakal tu maknanya nakal tu dalam kitab asal nakal ke? Nakal tu maksudnya copy paste. Kalau kita mudah copy paste. Mana ambil hukum daripada satu kitab, kita tulis balik dalam kitab kita ataupun kita beritahu orang lain, itu namanya nakal. Kita copy paste, ambil dan beritahu.
tanpa mengubah kan? Nakal maksudnya tanpa mengubah. Tak boleh ubah apa-apa ayat, tak boleh ubah apa-apa, tu tak boleh. Itu maksud nakal. Kalau ubah, tak ada nakal lah. Kalau ubah tu dikira kita punya pendapat. Tetapi dia kata, pengarang kita ni kata, nakal nakal ni tidak betul. Maknanya apa yang dia pindahkan, apa yang dia ambil hukum daripada kitab ni Al-Jawahir ni tak betul. Sebab apa? Sebabnya Imam An-Nawawi dan dalam Syarah Al-Muhazzab, orang masbuk yang seperti ini atau seperti apa? Seperti dia was-was dalam bacaan Fatihah dia, tidak diberi uzur. Maknanya khilaf. Boleh pakai dua-dua lah. Dan dia kata apa? Orang yang was-was ni tidak dikira sebagai makmum yang makzur. Mana bila dia was-was, wajib dia menghabiskan Fatihah. Tetapi wajib dia itu wajib, kalau masbuk lah. Dan mana apa? Boleh tertinggal satu rukun kali. Mana dia hanya boleh tertinggal sehingga rukuk. Apabila imam naik kepada i'tidal, dia belum menyempurnakan Fatihah dia wajib ikut imam dan meninggalkan rakaat itu. Dan habis. Kalau tak faham boleh tanya direct kan? Boleh tanya terus. Tak payah tunggu ujung, tak apa boleh. Kemudian seterusnya masalah makmum masbuk, masih lagi masbuk Ingat masbuk ialah makmum yang tidak sempat masa membaca Fatihah di dalam berdiri imam. Makmum masbuk terlupa membaca Al-Fatihah. Dia ni makmum masbuk datang lambat ataupun tidak sempat masa, terlupa pula baca Fatihah. Terlupa. Ni terlupa. Tadi cuai, tadi baca benda lain ataupun mendengar benda lain ataupun was-was. Ni masuk kepada terlupa, masih lagi dalam masbuk. Jika makmum masbuk itu mengangkat takbiratul ihram, kemudian ia meninggalkan bacaan Fatihah kerana terlupa dan dia tidak sedar. Mana terlupa ni apa? Terlupa ni tak ingatlah. Bila dia sudah terlupa, maka dia tidak ingat. Tidak ingat ni makna tak sedar. Melainkan sesudah imam itu rokok, dia pun kata, dia duduk relax, baca Allahu Akbar, dia baca iftitah. Umpama dia baca iftitah. Dia baca wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin sampai ujung. Dia pun terlupa dia punya solat zuhur. Solat zuhur imam baca dulu. Dia tak ingat tu solat zuhur. Dia duduk tunggu imam baca mana. Imam baca imam. Terlupa lah. Imam pun Allahu Akbar, dia kata Allah ma. Zuhur. Dia tak ingat imam ni baca slow. Maka apa dia nak buat? Hendaklah ia takhalluf untuk menyempurnakan bacaan Fatihah, dan takhallufnya itu diberi keuzuran macam tadi. Apa? Dia kata dia kena habiskan Fatihah dia, maka boleh tunggu sehingga 3 rukun panjang sekali. Dan tetapi menurut pendapat yang lain, ia tidak diberi keuzuran kerana ia dianggap cuai melupakan bacaan itu. Dia kata. Dan yang keduanya ada pendapat mengatakan dia cuai juga. Terlupa tu cuai. Tetapi yang lebih kuat atau yang dipakai secara masyhur ialah pendapat yang pertama tadi. Mana kata dia ni diberi keuzuran. Mana dia kena tunggu, dia kena duduk, baca dulu, habiskan Fatihah dia dulu, baru ikut imam. Dan baca Fatihah masa ni, bacalah cepat-cepat. Jangan baca lambat. Dan jika ia tidak teringat dan atas pendapat ini, jika ia tidak teringat bahawa ia telah meninggalkan bacaan Fatihah melainkan sesudah imam itu rukuk, maka ia tidak harus kembali berdiri untuk membaca Fatihah. Bahkan hendaklah ia terus mengikut imam dan rakaat itu dikira luput baginya. Ni pada masalah sekiranya dia tak ingat sampailah dia tu rukuk bersama dengan imam. Tadi yang saya cerita tadi, imam rukuk, lepas tu dia baru ingat kan?
Ni yang kedua ni cerita dia. Imam rokok dia berokok sekali. Bila imam rokok, dia pun ingat, Fatihah dia tak baca. Jadi ingat, rukun bagi dia, maka tidak gugur rukun. Maka dia kena balik-balik. Daripada rukun, kembali kepada rukun, tidak batal solat. Ingat Seperti antara perkara yang membatalkan solat, ialah kembali daripada sunat kepada rukun. Kembali ataupun berpindah, memundur daripada sunat kepada rukun. Contoh, kita duduk pada sujud, kemudian kita terlupa. Lupa apa? Lupa baca doa ketika duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni, kan? Dia terlupa tadi. Dia bangun balik untuk baca doa itu, maka batal solat. Ataupun dia terlupa rakaat kedua untuk membaca tasyahud awal, tahiyat awal. Dia naik kepada rakaat ketiga. Dia pun ingat, aku tak baca lagi tahiyat awal. Dia pun duduk balik untuk baca tahiyat awal. Tahiyat awal sunat batal solat dia. Itu maksudnya. Tak boleh kembali daripada sunat, daripada rukun kepada sunat. Adapun kembali rukun kepada rukun, maka dibolehkan. Rukun mana? Rukun yang tertinggal. Adapun was-was, tak sah kembali. Mana tadi kita baca? Sabar. Jadi dia kata, sebagian ulama kata, dia kena bangun balik dan baca Fatihah. Sebagian lagi ulama kata, dia kena duduk stay dia dengan imam, tetapi rakaat tadi tu tak kira. Mana kata dia tidak mendapat rakaat tadi. Kalau rakaat kedua, dia tak dapat rakaat kedua. Sudah imam bagi salam, dia kena naik tambah satu rakaat. Tapi mengikut pendapat yang pertama, dia kena bangun balik kepada qiyam dan baca Fatihah sampai habis. Kemudian dia kejar imam dia. Kejar dalam keadaan makzurah, makna kata boleh tertinggal 3 rukun panjang. Seterusnya, dah habis lagi. Dan kerana itu hendaklah ia tunaikan serakaat lagi selepas salam. Okey, masalah seterusnya, makmum melambat-lambat takbiratul ihram. Ni dalam masalah kita biasanya budak-budak, tapi orang tua pun ada juga lambat-lambat dalam bertakbiratul ihram. Orang dah qomat dah, imam duduk depan dah, imam pakai takbir Allahu Akbar, kita masa itulah baru nak niat, masa itulah baru nak buka handphone, nak silent handphone, masa itulah baru nak keluarkan anak-anak kunci yang ada dalam poket-poket baju ni letak kat bawah, masa itulah nak baiki sejadah, masa itulah tengok ada ruang kosong, baru duduk intai-intai ruang kosong. Tu cerita dia. Jadi lambat akad takbiratul ihram, tu maksudnya. Jika makmum itu sempat mendapat imam pada awal rakaat dan sekiranya ia terus mengihramkan solat bersama imam, tentulah ia dapat menyempurnakan bacaan Fatihah. Dia lambat sampai apa ni? Sampai tak dapat nak sempurnakan Fatihah bersama imam. Dia ada dah awal tu imam tak angkat takbir tu, dia ada situ. Imam pun angkat Allahu Akbar. Dia pun masa itulah dia baru saya handphone. Ataupun masa itulah orang telefon dia angkat. Halo, kenapa? Aku nak solat ni, relax dulu. Umpama. Itu solat dah, dah angkat telefon lagi. Ataupun masa itulah tersibuk suruh anak dia senyap. Senyaplah tunggu solat. Dan mana-mana. Ataupun masa itulah terlupa, tak ada emas. Ambil emas dulu, pakai emas dulu lah. Maka kena pakai emas kan. Jadi lambat dia tu, sehingga dia ni tak sempat nak baca Fatihah ketika berdiri imam. Asalnya dia muafiq kalau kira dia angkat dulu, tetapi dia lambat sehingga dia jadi masbuk. Apa cerita dia? Tetapi ia melambat-lambatkan takbiratul ihram sehingga imam rokok atau hampir kepada rokok, mana jadi masbuk dia, maka ia dikira cuai dalam mendapatkan fadilat takbiratul ihram. Maka dia tak dapat fadilat takbiratul ihram dan tak dapat fadilat berdiri bersama imam. Ingat dah, dalam bab fadilat dan pahala solat berjemaah, sebahagian ulama mengatakan pahala solat berjemaah ni dikira pada setiap juzuk yang kita jemaah. Setiap juzuk manusia masa kita berjemaah tu dikira. Contoh,
Kita baca Fatihah bersama imam, satu fadilat. Kita rokok bersama imam, satu fadilat. Kita iktidal bersama imam, satu fadilat. Jadi mana-mana rukun yang kita tertinggal atau mana-mana sunat yang kita tertinggal dengan imam, maka hilang fadilat. Umpama dia tak baca Fatihah bersama imam, maka tak ada fadilat Fatihah bersama imam. Tapi dia dapat lagi fadilat-fadilat lain. Tu satu pendapat. Satu lagi pendapat kata dia dapat fadilat dan pahala berjemaah ini sekiranya dia mendapat walau juz'an, walaupun satu juzuk daripada solat bersama imam tadi. Contoh, dia datang tu imam dah nak bagi salam, ataupun dia hanya sempat salam je dengan imam. Dia Allahu Akbar, dia duduk tahiyat akhir, dia duduk je tamak nina, imam bagi salam, Allah Assalamualaikum warahmatullahi, dapat keseluruhan jemaah. Jadi di kita tadi, apabila kita buat gitu, kita melambat, hilang fadilat Fatihah bersama imam. Fatihah. Hilang fadilat takbiratul ihram. Ingat dah? Fatihah bersama imam. Maknanya kita boleh baca Fatihah kita tu dalam berdiri imam. Itu masuk Fatihah bersama imam. Bukan serentak. Sebab tadi kita dah sunat kita dengar bacaan imam. Imam dengar baca Fatihah, kita dengar. Tetapi kalau sekiranya kita rasa ataupun kita zon, dan kita zon ataupun yakin, kalau kita dengar imam baca, kita tak sempat baca Fatihah, maka wajib baca Fatihah tu. Tetapi baca Fatihah tu, tengoklah jangan ada baca kuat. Imam duk baca depan ni, kita pula baca sama kuat dengan imam belakang. Kita duduk belakang ni baca sama kuat dengan imam. Duduk pula belakang imam pula tu, Allah Akbar. Imam pun nak baca sakut-sakut kan? Jangan kita kadang-kadang menghafal Quran kan? Kita nak baca, bila ada bacaan lain belakang, kita jadi tak boleh nak fokus tau. Kita terikut-ikut bacaan orang belakang. Terkadang. Jadi tu cerita. Mana tadi? Nampak-nampak kan? Maka dia dikira cuai dalam mendapatkan fadilat takbiratul ihram dan fadilat membaca Fatihah. Tengok dia sebut dua fadilat. Sebab apa? Sebab pertamanya dia cuai dalam takbiratul ihram ataupun nama takbiratul ula. Dia disebut ni dengan nama takbiratul ula dengan takbiratul ihram. Satu lagi fadilat Fatihah. Sebab dia dikira satu juzuk. Dah isyak dah kita. Saya berhabis ni dah. Saya berhabis ni habis dah. Dan fadilat membaca Fatihah bersama imam, tetapi dia tidaklah cuai dalam mendapat rakaat. Apapun dia tetap mendapat rakaat itu sekiranya dia terus solat. Mana dia masih dikira masbuk walaupun dia bermain-main. Dan sekarang ni masalah kita ialah bila kita masuk masjid, kita kena scan dulu, betul tak? Kita kena scan dulu, tulis nama dulu dan sebagainya, sehingga lambat kita nak solat. Mana yang lebih aula, lebih diutamakan? Dalam bab masalah ni, maka bergaduhlah ustaz-ustaz kontemporari. Imam-imam dulu tak ada benda ni. Jadi sekarang ni macam-macam keluar kata kita kena mengutamakan SOP, tapi kena ingat ad-din, saya tak ingat dia kata tu, dalam bahasa Melayu ni dia kata agama itu yang tertinggi. Hukum-hukum lain, peraturan-peraturan lain mengikut kepada agama. Jadi agama kena mempercepatkan solat, maka cepat solat dia. Ada pun kata ustaz nanti apa gitu gini, tulis nama ujung-ujung. Tapi ingat dalam keadaan sekarang ni, dalam darurah, kita panggil darurah, yang menjaga nyawa dan harta sekarang ni kalau kita ada simptom batuk atau sesama atau demam, walaupun kita ni tak tahu kita COVID ke tak, jangan datang solat. Jangan datang. Lepas tu tak boleh, saya nak juga pahala jemaah. Kita duduk rumah dapat pahala jemaah. Kalau kita tu memang tetap jemaah. Tapi kalau masa sakit tu dia nak pergi, masa tak sakit tak pergi pun. Tak dapat masa sakit kat sibuk, nak pergi lah jemaah, nak pergi lah ke sana. Masa tak sakit, masa tak COVID, relax di rumah. Allah habisin orang azan. Patut dia speaker ni kena slow sikit. Gitu pula. Jadi
Ingat, kalau kita ada simptom, walaupun satu daripada banyak-banyak simptom, duduk rumah. Duduk rumah dan kurangkan interaksi dengan orang ramai. Dan terus, kalau simptom tu makin kuat, diceklah. Dan kalau kita tak ada simptom, kalau kita datang, imam tengah solat dah, terus masuk. Terus masuk dan solat bersama imam. InsyaAllah, selamat-selamat kita selagi mana kita berada di dalam agama Allah SWT. Ingat, makna selamat, saya ambil seminit je lagi. Makna selamat ialah agama kita terjaga, kita mati dalam husnul khatimah. Apa husnul khatimah? Yakni kita mati di atas iman dan mati di atas ma'ruf dengan Allah Ta'ala. Ma'ruf dengan Allah Ta'ala ni kita kenal Allah Ta'ala dari sudut sifatnya, dari sudut af'alnya. Dan ada pun sekiranya orang tu mati comel, hafal Quran 30 juzuk. Lepas tu pula mayat dia comel licin ni putih. Daripada hak hitam legam tu tiba-tiba mati terus jadi putih. Orang kata ini ajaib husnul khatimah. Tetapi tidak mengenal, tidak ma'ruf dengan Allah, maknanya tidak belajar pun tentang tauhid, maka dia tidak dikira husnul khatimah. Itulah mati su'ul khatimah. Walaupun nyata zahir dia tercomel, dia itu su'ul khatimah. Dan sebab tu ada beberapa kisah-kisah ahli sufi dan beberapa kisah-kisah sahabat-sahabat dulu menceritakan tentang perkara-perkara begini. Jadi insya-Allah Allah Taala alam, itulah sahaja bacaan kita. Kita berhenti pada masalah yang ke-33. Ada soalan kan? Saya buka soalan sekejap. Okey. Kita ke faham dah. Kalau tak faham, insya-Allah boleh tanya nanti kuliah di hadapan ataupun boleh terus WhatsApp kepada saya untuk bertanya mana-mana soalan. Di talian nombor telefon saya lah. InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya.